Kena pujuk dia, kena ajak dia discuss. Okey, tak apa, kau marah dengan aku. Apa yang kau marah? Apa yang kau marah? Okey, tuan-tuan dengar, saya bawa 3 firman Allah. Yang pertama, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadikanlah engkau pemaaf. Pemaaf, tuan-tuan, pemaaf. Maafkan orang yang menyakitkan kita. Kita anggap dia jahil murakkab ataupun jahil basir. Mungkin kalau kita macam dia, tak nampak kebenaran, kita pun lawan kebenaran. Jadi maafkan. Dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan. Suruh orang buat kebaikan. Dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Jangan lawan, tuan-tuan. Orang kata kita macam-macam, belah. Kalau bahasa moden, belah. Tak payah nak berdebat. Apa lagi kalau kita tahu dia tu tak berilmu, makin bawa dia kepada kesesatan. Ramai hari ini orang nak bercakap pada agama tidak ada ilmu. Akhirnya bukan bawa pada kebaikan, makin teruk lagi. Tak apa-apa lagi dia cakap. Yang kedua, Allah ajar kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 hingga 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'at nahnu a'lamu bima yasifuna wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Yang mata ni pun tak apa clear juga. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Islam ajar, tuan-tuan. Syekh Hasan Al-Banna, seorang pemimpin gerakan Islam yang mengasaskan Ikhwan Muslimin, dia kata apa? Kalau orang baling kita batu, kita baling juga, tapi baling buah langsat, baling buah batu kucing. Ini mesti ada, tuan-tuan. Kita perlu membimbing manusia. Kita khalifah. Kita dah kenal diri kita, kita khalifah. Kalau kita tidak berusaha untuk memimpin manusia ke jalan Allah SWT, saya nak tanya, siapa yang nak memimpin? Siapa yang nak membimbing? Saya nak tanya, siapa? Jin. Saya, tuan-tuan, pernah ada satu kes. Satu ustaz ni dia cerita dengan ustaz lain. Dia kata, saya banyak mengajar tak betul. Ustaz tu pun kata, kalau tak betul, kenapa pula ustaz tak betulkan Ustaz Bakhtiar? Nak tahu apa jawapan dia? Tak beranilah, ilmu dia tinggi. Kan kelakar tu. Saya tak betul, dia kata, tapi ilmu saya tinggi. Berarti kalau orang faham, kau yang bodoh. Kau tak tahu. Kau nak kata orang tu salah. Kalau orang faham kan? Sebab dia kata ilmu saya pula tinggi. Kalau dia kata, tak nak lawan, susah nak lawan, saya akan pandai cakap, okey lagi. Jadi kemudian, dan katakanlah, ya Rabbu, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Rabb, dari kedatangan mereka kepadaku. Minta perlindungan daripada syaitan. Jangan ada tergerak hati dia. Rumah saya terusuk, dah sampai. Kereta kena pecah, sampai. Ketua kampung suruh saya report polis, tak apalah. Sebab saya tahu pun bukan boleh dapat tu. Dia tanya ada syak tak? Kalau nak syak ni memanglah ada syak, tapi tak ada bukti, tak boleh. Allah Akbar. Mudah-mudahan telur musuh tu selamatkan saya daripada api neraka kalau saya sabar. Mudah-mudahan. Paip kena tutup. Paip, kita nak sebelah air, tak ada air. Ingat air habis, kita marah je KL. Orang bayar bil, rupanya orang tutup paip rumah kita. Tak, saya cerita ni, saya nak cerita bahawa kita sebagai manusia, khalifah, kita dah kenal potensi diri kita. Kita jangan menjadikan diri kita lemah. Ya, saya terus baca makna dia.
dalam surah Al-Fussilat ayat 34-36, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang di antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia, dan seterusnya. Sebab itu tuan-tuan, saya kadang-kadang, orang kadang-kadang marah, cabar, terutama orang dalam ceramah politik lah, ceramah marah dengan KSB. Nak cakap pergi cakap dengan bos kau, dia kata. Ini apa tuan-tuan? Kita nak cik gaduh ke? Kita nak menyampaikan dakwah? Kita tenangkan. Apa matlamat kita? Apa dakwah kita? Kita bukan nak bawa manusia kepada perpecahan dan umpaman. Tapi memang peranan syaitan akan menghasut manusia. Hasut orang tu, "Oi, ini jangan bagi peluang." Itu memang kerja syaitan. Maka mulai malam ini saya harap mereka yang merasakan berada di jalan kebenaran, jangan letakkan sakwa sangka kepada saudara-saudara kita yang masih lagi belum mengerti hakikat kebenaran. Dan yang terakhir, hawa nafsu. Bagaimana menghadapi cabaran, yaitu dengan qanaah. Qanaah, menahan diri dari hawa nafsu, sabar dalam taati perintah Allah, larangan dan musibah, berdoa supaya diberi rahmat, seperti mana dalam surah Yusuf ayat 53. Nabi Yusuf ni kata, kalau ikut nafsu, memang nafsu tak suruh buat jahat, tapi dengan nafsu yang mendapat rahmat Allah. Dan seterusnya, berdoa memohon perlindungan Allah, supaya nafsu kita terpelihara.